Anda masih lagi menonton Sabah Memilih langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur bersama kami, saya Najib Arif dan juga rakan setugas Ehsan Yahya. Bukan sahaja di Bukit Kewangan, malah di World Trade Center ini kami membawakan perkembangan terkini. Pasukan kami gerakkan keseluruhannya untuk berfokus kepada pilihan raya negeri Sabah sehinggalah terbentuknya kerajaan negeri pada malam nanti. Kita melihat keputusannya akan kami bawakan dan lengkap dengan analisisnya sekali, dan sudah pasti rakan-rakan di lapangan juga akan terus membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan situasi pergerakan pengundian sepanjang hari mengundi pada hari ini. Dan juga tumpuan Sabah Memilih memberi kita gambaran jelas kepada 3 fasa penting. Yang pertama adalah pagi tadi selepas pengundian, pintu di pusat-pusat pengundi dibuka dan nanti pukul 5 petang adalah pusat pengundian itu ditutup. Dan pada malam nanti kita akan melihat kepada keputusan rasmi pilihan raya negeri Sabah. Dan juga kalau saya boleh kongsikan dengan anda peratusan terkini yang keluar mengundi pada pilihan raya umum ataupun PRN DUN Sabah ke-16 pada sehingga pukul 3 petang adalah dengan peratus keseluruhan sebanyak 58%. 58% pada pukul 3 petang. Dan kita countdown dan juga kita melihat kepada jangka waktu. Sekarang ini Najib, mungkin kita hanya ada dalam 57 minit 42 saat. Sebelum ditutupnya secara rasmi ke semua pusat-pusat mengundi untuk sempena dengan pilihan raya negeri Sabah ini. Itu yang pentingnya kita ingin bincangkan kerana kita melihat kepada angka ini dan kita nak cantumkan dengan sentimen-sentimen yang dicerap oleh setiap badan-badan yang mengkaji sentimen politik dan juga akar umbi di Sabah sepanjang kempen itu berlangsung. Kita nak bersama dengan pengarah eksekutif Ilham Center pada ketika ini, iaitu Isamuddin Bakar yang bersedia langsung dari Le Meridian Hotel di Kota Kinabalu pada ketika ini. Assalamualaikum saudara Isamuddin, adakah sudah bersedia pada ketika ini? Okey, kita terus saja membawakan kajian dan juga carapan yang dibuat oleh Ilham Center sebelum ini. Di mana pertama sekali iaitu berkaitan dengan apa yang dilihat dari segi pola sokongan itu, melihat kepada perbezaan kewilayahan, psikografi dan juga melihat kepada perbezaan etnik itu sendiri dan dibahagikan mengikut kluster-kluster tertentu yang mana daripada kluster-kluster ini boleh dipisahkan dan juga boleh kita cerap corak ataupun pola pengundian mereka terarah kepada parti dan juga calon mana. Bagaimana untuk kita melihat pada setakat ini dengan jumlah peratusan undi setakat 3 petang adalah 58%, adakah ini dalam lingkungan jangkaan Ilham Center sendiri? Ya, Najib dan Ehsan, saya konsisten bahawa perjalanan hari ini kita merasakan bahawa pola itu tidak akan berbeza jauh daripada carapan hari pertama kami di Bumi Sabah ini, yang mana seperti mana yang dinyatakan tadi ada beberapa kluster yang saya mulakan perjalanan ini di Sabah Timur. Dan Sabah Timur ini seperti mana kita tahu ialah daripada etnik Bajau, Bugis dan Suluk ini. Mereka ini yang mendominasi di kawasan pesisiran pantai daripada Beluran sehinggalah ke Kalabakan ataupun di Tawau. Kawasan ini kita boleh mengatakan bahawa mereka ini juga sangat memberikan pertimbangan personality itu mengatasi daripada parti. Dan manakala di kawasan Banjaran Keroka itu lebih sengit, yang mana banyak pertimbangan-pertimbangan tetapi masih meletakkan faktor personality dan juga calon itu lebih dominan. Jadi rata-rata kecuali di kawasan bandar dan yang dikatakan kluster Melayu Brunei yang lebih mengimbangi di antara faktor calon dan juga parti itu lebih nampak seimbang. Manakala di bahagian utara, Kudat, Kota Marudu dan juga Tuaran itu nampaknya lebih kepada pertimbangan parti dan juga seperti mana yang berlaku di Melayu Brunei. Uniknya di kawasan kluster Kota Kinabalu ataupun di kawasan bandar, kita melihat pertimbangan calon itu memang terlalu besar, terlalu dominan dalam perbincangan perbualan pengundi di sini. Jadi itu yang saya rasa polanya konsisten daripada mula kami menjejakkan kaki kami di Bumi Sabah sehinggalah pada hari pengundian.
Dan antara dapatan yang menarik minat saya iaitu pertembungan dua figura penting yang digariskan iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sepanjang kempen ini kita melihat mereka ini bertembung, tetapi kita melihat kualiti itu berbeza dari corak kepimpinan kedua-dua figura ini. Ada kelebihan mereka, ada aura mereka yang mereka bawakan. Namun dapatan Ilham Center mengatakan bahawa mungkin aura yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu tidak sampai ke peringkat akar umbi negeri Sabah sempena dengan pilihan raya negeri pada kali ini. Bagaimana untuk kita membaca, adakah kelebihan itu memihak sememangnya kepada Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, ataupun kita melihat aura ini dan juga minat dan juga populariti ini masih berdasarkan wilayah dan juga kawasan untuk kedua-dua figura ini? Sebenarnya berhubung dengan populariti Perdana Menteri ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami mencerap dan juga bertanyakan soalan itu konsisten di setiap DUN yang kami temui bahawa sejauh mana faktor Tan Sri Muhyiddin ini mempengaruhi pengundian mereka. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklum, oleh kerana fokus dan focal point perbincangan pengundi di sini lebih menjurus kepada isu calon, manakala isu-isu yang terkait dengan politik nasional ini sangat minima, termasuklah figura yang melibatkan faktor Perdana Menteri. Jadi kita daripada Semenanjung datang ke bumi Sabah ini sudah tentu melatari pemikiran kami sebagai penyelidik ialah finding betapa popularnya Tan Sri Muhyiddin di Semenanjung. Kami cuba bawa dan juga menyelami, ternyata darjah peratusan itu tidak sama sekali di antara populariti Tan Sri Muhyiddin di Semenanjung Malaysia dengan di bumi Borneo ini. Manakala oleh kerana pertimbangan itu lebih menumpukan kepada faktor isu tempatan, maka fokus itu lebih kepada kempen yang merujuk kepada elemen yang dibawa oleh Ketua Menteri ataupun Datuk Seri Syafiee Apdal. Maka dalam konteks ini, konteks kempen pula, kita melihat bahawa poster boy ataupun elemen yang ditekankan di sini ialah lebih kepada Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Syafiee yang mendominasi di kawasan pilihan raya. Maka sudah tentu pengundi akan melihat bahawa ada elemen pertemuan di antara dua itu menenggelamkan tokoh-tokoh, sebagai contoh tokoh daripada BN ataupun PN, Haji G dan juga Datuk Bong. Maka di sini seakan agak ironi, yang bertanding di sini ialah tokoh Sabah tetapi yang menjadi poster boy bagi pihak PN dan PN ataupun GRS ialah Tan Sri Muhyiddin. Jadi oleh kerana faktor itu kami melihat sedikit sebanyak diperbahaskan di peringkat akar umbi pengundi di sini. Saudara Yusofuddin, saya nak melihat kepada corak dan juga pertimbangan pengundian. Seperti yang kami kongsikan tadi bahawa setakat pukul 3 petang lebih 58% telah pun keluar mengundi. Kita hanya berbaki beberapa puluh minit sahaja lagi sebelum proses pengundian itu ditutup. Tetapi pertimbangannya, adakah kita dapat melihat kepada faktor keselamatan secara amnya berkaitan dengan SOP dan juga COVID-19, dan yang kedua adalah semangat dan juga kegairahan untuk pengundi-pengundi di Sabah untuk keluar mengundi. Jadi dalam tempoh berbaki ini, apa yang boleh kita jangkakan, dan adakah pengundian itu dilakukan atas rasa tanggungjawab dan juga minat untuk membentuk sebuah kerajaan yang baru, memberikan undi kepada yang mereka untuk membuat pilihan kepada kerajaan baru nanti? Sepanjang pemerhatian saya di sini, sejak pagi tadi saya berpeluang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut yang mana terletak dalam DUN Kamang. Kebetulan saya membawa keluarga angkat saya di sini, melihat bagaimana kemeriahan di sana, mendapati bahawa trend pengundian itu bagi saya, bagi penduduk tempatan yang berada di sini, mereka berada di tahap yang sangat tinggi. Maksudnya mereka keluar beramai-ramai untuk menunaikan, walaupun yang dikatakan COVID, pandemik ini memberikan kesan sedikit, tetapi seakan-akan senario yang berlaku di kawasan ataupun pusat pengundian tadi tidak berlaku ketakutan itu, dan menunjukkan bahawa ada kegairahan ataupun ada excitement pengundi ini untuk keluar mengundi. Mungkin senario ini berbeza dengan di Tawau ataupun Lidah Datu, tetapi saya tidak ada maklumat perkembangan di sana. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya di lokaliti bandar ini ataupun
pinggir bandar ini nampaknya pengundi keluar beramai-ramai di antara jam 8.30 tadi sehinggalah jam 12.30 tadi, dan melepasi waktu petang ini mungkin peningkatan peratusan itu agak perlahan, tetapi saya rasa berada di tahap yang memuaskan. Ya. Dan juga Dapatan Ilham Center kita merujuk kepada pelbagai faktor penting, bukan sahaja melibatkan parti politik, calon, keadaan geografi dan juga apa yang dimahukan oleh rakyat dan juga masyarakat di Sabah. Tetapi mungkin selepas ini bila kita dapat mengetahui siapa yang akan memerintah dan juga berada dalam tampuk pemerintahan untuk kerajaan negeri Sabah khususnya, apa antara perkara-perkara penting yang patut didahulukan oleh kerajaan ini dan juga oleh pimpinan ini untuk pastikan Sabah tidak berada pada keadaan dan juga situasi sebelum ini? Baik, dalam kita menelusuri bagaimana pengundian, pola pengundian dan juga concern pengundi di sini, mereka menyatakan secara jelas bahawa menjelang pemilihan kerajaan negeri Sabah kali ini, sebenarnya mereka terbeban dengan faktor ekonomi daripada pandemik ini. Kesan COVID ini sangat meluas. Kalau saya berjalan di seluruh Sabah ini, hampir 73 dun ini, semua sepakat bahawa Sabah ini terkenal dengan pelancongan. Jadi sektor pelancongan ini paling terkesan kepada penduduk yang mereka bergantung harap dan juga rezeki mereka. Maka kebergantungan itu sangat tinggi kepada sektor pelancongan untuk mendatangkan pendapatan kepada mereka. Jadi kesan pandemik ini kepada pekerjaan, peluang pekerjaan dan rungutan itu sangat tinggi juga kepada anak muda yang mereka melihat bahawa di sini pun sukar untuk mendapat pekerjaan manakala mereka terpaksa pergi ke Semenanjung, dan keadaan Semenanjung juga dalam keadaan tidak menentu bagaimana mereka boleh mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Jadi bagi kami bahawa harapan rakyat di Sabah ini meletakkan sangat tinggi harapan mereka bagi kerajaan untuk membantu dan juga meringankan beban ataupun melorongkan harapan sedikit bagaimana boleh meringankan beban mereka menghadapi pandemik ini. Lihat kepada seperti yang disebutkan tadi, iaitu mereka ini berdepan tekanan disebabkan oleh penularan COVID-19 dan juga PKP yang sedang dilaksanakan pada ketika ini. Kita melihat juga baru-baru ini diumumkan bantuan prihatin 2.0. Adakah ini pada saat-saat akhir diperkenalkan dan juga diumumkan ini mampu memberi sedikit pengaruh kepada corak pengundian dan juga corak membuat keputusan pengundi-pengundi di Sabah khususnya golongan muda yang berdepan dengan tekanan kesan COVID-19 ini? Pengumuman subsidi atau bantuan kerajaan ini sudah tentu ada sedikit kelegaan kepada pengundi di sini, tetapi kebetulan ketika pengumuman itu dikejutkan dengan ribut 5 Meridian juga yang berlaku di Kuala Lumpur. Jadi agak ironi di sini dan juga berlaku pertemuan mesej kepada pengundi di Sabah. Jadi dalam pergelutan itu sebenarnya daripada satu sisi bahawa rakyat memang bergantung harap kepada bantuan subsidi. Seperti yang dinyatakan oleh responden kepada kami, mereka memang bersyukur ketika menerima bantuan prihatin nasional ataupun BPN ini berbanding dengan bantuan yang diterima oleh kerajaan negeri yang dikatakan agak tidak adil dan juga pengagihannya itu tidak saksama. Rungutan itu masih lagi berpaksi kepada isu yang terkait dengan mereka. Jadi pengundi di sini akan memilih wakil rakyat yang dilihat mampu untuk memberikan harapan kepada mereka, melegakan dan juga mampu untuk mereka dampingi, bertemu, meminta bantuan. Jadi itu adalah concern yang melatari pola pemikiran pengundi saat-saat ketika menghadapi COVID dan juga refleksi daripada bantuan kerajaan. Salah satu dapatan oleh Ilham Center juga iaitu isu tempatan lebih kuat berbanding isu nasional. Kita faham ini. Tapi sebelum ini kita pun kami pernah berbincang dengan pakar Imam Merhati yang melihat bahawa dua pilihan ini yang saya juga tanyakan tadi sebentar tadi dengan pakar yang lain, iaitu antara keperluan parti-parti tempatan ini mengutamakan Sabah for Sabahan sebagai contoh, dan juga pada masa yang sama antara idea lain iaitu selarikan kepimpinan Sabah itu dengan
kepimpinan peringkat persekutuan. Bagaimana untuk kita memahami bahawa isu tempatan ini lebih mendominasi corak ataupun mempengaruhi cara mereka membuat keputusan untuk mengundi berbanding dengan keperluan mereka untuk selari dengan kepimpinan pusat? Sebenarnya ini yang melatari mereka adalah etnik yang memberikan refleksi dan juga gambaran sebenar sentimen mereka, persepsi mereka adalah etnik. Bagi etnik KDM, mereka ini agak sensitif dengan isu pendatang tanpa izin misal contoh, kerana mereka menganggap mereka adalah penduduk bumi putera yang asal di bumi Sabah ini, yang berada di jajaran banjaran Croker. Jadi manakala bagi penduduk yang berada di kawasan pesisiran pantai ini, mereka adalah dikatakan adalah imigran ataupun yang datang ke sini dan juga kemudian mendapat hak masatin dan juga kerakyatan. Jadi ada dua keadaan yang melatari bagaimana pola pemikiran mereka terhadap isu tempatan. Jadi apabila isu ini dibawa, sentimen Sabah for Sabahan ini sangat dominan kepada kadazan dusun murut misal contoh. Berbanding ataupun keadaan ini juga memberikan kesan kepada penduduk yang berada di pesisiran pantai ataupun yang dikatakan Bajau, Suluk dan sebagainya. Manakala elemen sumbangan persekutuan ataupun Sabah mesti ada engagement ataupun Sabah ini mesti selari dan sejajar dengan persekutuan adalah naratif yang dibawa oleh GRS, bagaimana untuk dalam keadaan pola pandemik ini, kebergantungan untuk memberikan kemajuan kepada rakyat Sabah ini, mesti ada hubung kait yang baik di antara kerajaan negeri Sabah dan persekutuan. Jadi senario ini sebenarnya dia agak seimbang hujah di antara dua pihak ini, dan pengundi menyatakan bahawa sebenarnya sentimen sebegini ataupun yang isu-isu sensitif ini hanya muncul saat-saat berlakunya pilihan raya, tetapi selesai saja pilihan raya, keadaan ini kembali bertangkup dan toleransi keharmonian di antara kaum dan etnik serta agama itu kembali kepada asal. Jadi isu-isu ini seolah-olah disifatkan pengundi hanya dipanaskan oleh parti-parti politik ataupun tokoh-tokoh politik ini saat ketika berlangsungnya pilihan raya dalam kempen-kempen mereka, yang mana membakar kembali sentimen untuk memberikan keuntungan politik kepada parti masing-masing. Pengundi di sini agak matang. Bagi kami mencerap, pengundi Sabah sangat matang dan advance dalam pengetahuan politik mereka. Jadi bagi Ilham, kami memberikan kredit besar kepada pengundi Sabah yang mana mereka mampu menilai, dan salah satu quote daripada seorang responden yang bagi saya sangat matang dalam politik mengatakan bahawa kamilah yang menentukan hala tuju politik, bukan orang politik yang menentukan kami. Jadi dengan kematangan sebegini, parti-parti politik juga sebenarnya perlu berhati-hati dalam mereka menyampaikan mesej, kerana pengundi Sabah ini mereka sangat peka dan matang serta mengikuti perkembangan sangat mikro. Jadi itu adalah kelebihan kepada pengundi di Sabah. Saya nak bawakan kepada jangkaan dan juga dapatan lapangan, yang mana kalau dilihat kepada kenyataan yang dibuat bahawa Warisan Plus dijangka ataupun mendahului dengan 23 kerusi yang boleh dikatakan kerusi clear winner dengan GRS sebanyak 19 kerusi. Bagaimana Ilham mendapat cerapan ini dan juga dapatan ini, faktor dan juga mungkin apa antara perkara dan juga perkara induk yang membentuk kepada clear winner ini? Baik, kami memberikan apa yang dikatakan satu kluster, iaitu kelompok yang clear winner ini sama ada BN ataupun GRS ataupun Warisan Plus. Dengan melihat pertama sekali ialah pola 2 ataupun 3 pilihan raya yang lalu, bagaimana kita mengenal pasti pengundi yang loyal kepada parti masing-masing di antara pembangkang dan juga kerajaan. Jadi dalam dua pola ini sebenarnya jika kita membedah data ini, kita akan dapat mengenal pasti ada kelompok yang sangat dominan memilih kepada dua kelompok saja yang bertanding. Tetapi bezanya kali ini dalam PRN ini, dia terlalu banyak calon ataupun terlalu banyak parti yang bertanding, maka dia mengubah pola berkenaan. Yang kedua ialah kita boleh melihat bahawa di sebahagian kawasan ataupun dalam DUN itu sudah terbiasa dengan banyaknya pencabar ataupun calon bebas yang bertanding, maka di situ kita dapat membuat kluster bahawa ada kelompok
pengundi yang memang akan mengundi calon bebas. Dan itu sudah menjadi trend di kawasan itu. Jadi dia ada satu kelompok yang dikatakan memberi hayunan, swing vote kepada mana-mana pihak. Kadang-kadang pihak ini menang ataupun kadang-kadang pihak ini memberikan kemenangan kepada satu pihak. Jadi kita boleh tengok swing vote berlaku di antara dua ini. Dalam kami membuat kategori ini, pihak yang mendapat clear winner ini adalah mereka mempunyai konsistensi dari aspek swing vote dan juga pengundi tetap mereka ataupun fixed deposit yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua ialah mengikut cerapan kami yang berlaku di lapangan yang dinilai kepada kenapa mereka memberikan gambaran yang cukup jelas. Misal contoh, kalau kita tanya di kawasan yang clear winner ini, mereka menyatakan terus yang akan dapat menang di sini ialah calon A, calon B dan calon C. Mereka boleh memberikan jawapan yang sangat tuntas dan jelas, sangat confident, menyatakan bahawa ini akan menang, ini akan kalah dalam pertemuan ini. Maka dengan majoriti yang mengatakan begitu, kami melihat bahawa sebagai contoh di kawasan Senalang yang dipimpin oleh Syafiee Apdal. Kawasan itu kalau ditanya kepada pengundi, 10 pengundi, 9 akan mengatakan memberikan kelebihan kepada Datuk Seri Syafiee Apdal. Jadi dengan keadaan itu kami memberikan merit kepada kawasan ini yang dikatakan clear winner. Manakala kelompok yang dikatakan 50-50. 50-50 ini sebenarnya ada 31 seat yang kami kategorikan sebagai 50-50. 50-50 ini apabila kita bertanya kepada responden yang ditemui, mereka akan menyatakan bahawa sukar untuk mau meneka siapa yang menang. Jadi ada saja elemen keraguan dan juga elemen yang tidak jelas di kalangan pengundi, maka kami akan mengkategorikan itu sebagai 50-50 ataupun keadaan yang tidak dapat dibaca pihak mana yang akan mendapat keputusan itu ataupun dapat kemenangan dalam perai kali ini. Ya, Ihsan dan Najib. Kalau kita melihat kepada kerusi 30 lebih ini, yang 50-50 ini, mungkin mereka membuat keputusan pada saat akhir bergantung kepada apakah influence atau pengaruh pada saat akhir yang muncul oleh pihak-pihak yang bertanding pada pilihan raya negeri pada kali ini. Adakah dengan kita melihat ada kawasan yang clear majority ataupun clear untuk menang ini dan juga kawasan-kawasan 50-50 ini, boleh kita andaikan bahawa akan ada parti yang mendominasi kemenangan sekaligus mewujudkan kestabilan politik dan juga kestabilan kepimpinan negeri? Berdasarkan jumlah 31 kursi yang ada itu, kami mengenal pasti ada 12 kursi yang memang tidak dapat dibaca ke mana dia akan swing ataupun akan berlaku hayunan. Kalau pengundi di sini yang anak muda menyifatkan kursi sebegini ialah macam kita main pinball. Kita jentik saja, bola itu akan melantun-lantun dan tidak tahu ke mana dia akan memberi lorongan dalam saluran mana. Jadi itu yang betul-betul kursi yang 50-50. Sebagai contoh, saya memilih satu kursi untuk sampel, iaitu kursi Pitas. Kursi Pitas disebut 3 calon yang dominan, iaitu calon BN, calon daripada Warisan dan juga satu calon bebas, iaitu Datuk Rodi Awah. Jadi calon bebas ini dalam cerapan kami melihat di antara calon bebas yang sangat outstanding dan mempunyai jentera yang mantap serta dia punya apa yang dikatakan teknik kempen yang akan setanding dengan parti politik ialah berada di Pitas, sehingga memberikan gambaran kepada pengundi kalau ditanya siapa yang akan memenangi kursi ini, dia kata sukar mau teka ini. Jadi dalam keadaan itu 12 kursi ini bagi kami adalah betul-betul menjadi apa yang dikatakan kingmaker, penentu ke mana pihak yang dia akan pergi. Itu mungkin calon bebas, mungkin parti-parti lokal yang mempunyai calon yang dominan dan kuat personality dia. Manakala bakinya itu kami mengkategorikan ada kursi yang dikatakan condong sedikit. Misal contoh, dalam kursi ini maka pengundi akan menyatakan bahawa ini akan memberikan kelebihan sedikit. Walaupun ada pertemuan itu sengit, tapi slight edge, ada sedikit kelebihan ini kepada Warisan Plus. Slight edge Warisan ini kursi ini diberikan kepada GRS misal contoh. Jadi dalam kategori ini itulah yang kami sifatkan pengagihan kami ini daripada 31 kursi yang dikatakan sengit dan 50-50 terdapat hanya 12 kursi yang betul-betul sebenarnya adalah tidak dapat dibaca dan ditelah. Dan juga
ke mana kingmaker ini akan pergi antara dua parti dan juga dua kelompok dominan ini, dan mungkin antara salah satu faktornya tawaran apa yang mereka akan dapat dan juga mereka akan terima, Tuan? Saya lihat di sini pada pengamatan kami dan juga dibaca oleh pengundi, seperti yang saya nyatakan tadi, pengundi Sabah ini mereka sangat matang. Mereka melihat secara sepintas lalu semua parti-parti kecil ini adalah sebenarnya mereka akan bersama dengan sekiranya Perikatan Nasional ataupun GRS membentuk kebanyakan calon-calon ini. Misal contoh daripada USNO. Kebanyakan pimpinan USNO ini adalah dulu daripada UMNO. Maka kecenderungan mereka itu lebih kepada membentuk bersama dengan JRS. Dan juga kelompok-kelompok ini ataupun pemimpin-pemimpin ini sebenarnya sangat bergantung kepada apa yang dikatakan naratif Sabah mesti selari dengan persekutuan. Jadi pendek katanya, parti-parti kecil ini disifatkan pengundi sebagai memecahkan undi. Masing-masing ada kelebihan dan untung sabut timbul, maka mereka akan mendapat kelebihan dan dengan kelebihan itu mereka akan berunding untuk membentukkan kerajaan. Ini adalah bacaan daripada pengundi melihat bagaimana trend pertemuan yang banyak penjuru, termasuk 56 calon bebas. Yang mana mereka melihat bahawa mungkin jika calon bebas itu menang, kecenderungan mereka itu untuk membentuk kerajaan lebih kepada GRS berbanding dengan Warisan Plus. Dan Tuan, selepas mungkin kita mengetahui keputusan malam ini dijangka pukul 10 malam, apa antara langkah yang dan juga tindakan lanjut yang akan dibuat oleh Ilham Center khususnya, terutamanya dalam melihat kepada analisis keputusan yang akan dibuat, dan mungkin ada gerakan daripada pihak Tuan yang telah pun disusun dan juga diatur untuk melihat kepada persepsi dan juga dapatan daripada keputusan PRN Sabah ini. Sebenarnya kami melihat bahawa ini akan mengundi metodologi yang kami gunakan, iaitu di sini adalah kita menggunakan 3 metodologi serentak, yang mana pertama sekali ialah kita memilih sampel dalam 5 zon ini untuk dilakukan kajian secara kuantitatif. Yang kedua ialah kita membuat yang dikatakan focus group discussion dengan kelompok-kelompok yang memberikan opinion ataupun gambaran yang jelas terhadap calon, isu dan juga parti di satu-satu don. Dan yang ketiga ialah in-depth interview ataupun temu bual yang mendalam terhadap mana-mana tokoh untuk kita memahami betul-betul satu-satu lokaliti ini. Jadi dengan dapatan itu kita telah mengeluarkan finding. Sekiranya keputusan malam ini keluar, maka kami akan melihat adakah finding yang kami dapat itu berlaku kesamaan ataupun ada sedikit ralat kajian itu, maka itu sebenarnya kami akan melihat dan juga ingin menambah baik bagaimana kaedah penyelidikan yang kami lakukan di PRN Sabah ini. Seperti mana saya nyatakan dalam kajian itu, ataupun Ilham mengakui bahawa dalam PRN ini adalah satu cabaran kepada kami, sangat sukar untuk membuat prediksi, tidak seperti mana kajian-kajian yang kami lakukan sebelum ini, yang mana angkubah itu sangat dinamik, sangat kompleks, dan paling mencabar ialah pertemuan banyak penjuru dan personaliti calon yang sangat berwarna-warni. Jadi itu yang memberikan cabaran dan keindahan kajian kami di Bumi Sabah. Ya, itu yang kita nantikan. Apa yang dikatakan oleh pengarah eksekutif Ilham Center sendiri, ada banyak kawasan yang sukar sekali untuk mendapatkan jangkaan prediksi itu tentang siapakah yang bakal mendominasi ataupun memenangi kawasan tersebut. Ini penting untuk kita baca kerana kita tahu bahawa corak pengundian itu apa-apa sekalipun akan mempengaruhi corak-corak pengundi di kawasan tersebut, calon, isu semasa dan juga sudah pasti apa yang mereka mahukan adakah didengar dia ataupun sebaliknya. Baik, kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dengan lebih banyak perbincangan berkaitan dengan Sabah Memilih selepas ini.